Seperti yang kita tahu, Al-Quran merupakan sumber rujukan utama bagi umat Islam. Di dalam Al-Quran ini terdapat pelbagai dalil berkaitan dengan hukum hakam, sejarah umat terdahulu, perintah dan larangan Allah dan lain-lain. Sebelum terjadinya satu mushaf Al-Quran yang kita baca sekarang, terdapat 3 peringkat penulisan dan pengumpulan Al-Quran, iaitu yang pertama pada zaman Rasulullah SAW. Pada zaman Rasulullah SAW ni, penulisan Al-Quran tidaklah terlalu formal. Para sahabat ketika itu hanyalah menulis di atas lembaran batu, di atas kulit-kulit kayu dan lain-lain. Manakala pada zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq telah berlakunya peperangan antara orang Bukhari dan orang Muslim, dan ramai para hafiz ketika itu telah meninggal dunia. Ini menyebabkan kebimbangan. Lalu Sayyidina Umar bin Al-Khattab telah memberi cadangan kepada Sayyidina Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Maka terjadinya satu mushaf Al-Quran yang sempurna pada zaman Abu Bakar As-Siddiq. Seterusnya ialah pada zaman Sayyidina Uthman bin Affan. Pada zaman Sayyidina Uthman bin Affan, agama Islam ini telah tersebar luas dan telah berlakunya isu pembacaan Al-Quran. Maka ketika itu Sayyidina Uthman telah mengumpulkan semua Al-Quran dan dibakar, lalu telah mengambil salinan yang ditulis pada zaman Abu Bakar As-Siddiq dan membuat salinan yang banyak dan menghantar salinan tersebut ke seluruh negara Islam. Maka disebabkan perkara itulah kita dapat membaca Al-Quran seperti sekarang. Selain itu, Allah juga telah berjanji dalam surah Al-Hijr ayat 9, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, yang bermaksud sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang memeliharanya dan menjaganya. Ini membuktikan bahawa Al-Quran yang kita baca hari ini adalah sama seperti pada zaman Rasulullah SAW, kerana Allah sendiri telah berjanji untuk menjaga dan memelihara Al-Quran. Pada zaman Rasulullah SAW, terdapat 3 buah artikel yang membahaskan dengan lebih terperinci mengenai sejarah pengumpulan Al-Quran pada zaman Rasulullah SAW. Menurut sebuah artikel yang berjudul Pengumpulan Al-Quran ditulis oleh Megan Novitasari, pada peringkat ini usaha bagi mengekalkan dan memelihara ayat suci Al-Quran ialah dengan dengan cara Rasulullah menghafalnya, kemudian baginda menyampaikan pula kepada para sahabat, dan para sahabat melakukan perkara yang sama dilakukan oleh Rasulullah, iaitu menghafalnya kembali. Dalam artikel ini turut dinyatakan bahawa teknik hafalan yang dilakukan ini merupakan salah satu teknik yang berkesan bagi mengumpulkan Al-Quran. Berbanding sebuah artikel yang ditulis oleh Miftahul Munir, beliau menjelaskan dalam artikelnya bahawa dalam bab sejarah pengumpulan Al-Quran pada zaman Rasulullah SAW, ia membahagikan kepada 2 aspek, iaitu aspek hafalan dan juga aspek penulisan. Aspek hafalan ini menurutnya ia diturunkan kepada golongan Nabi yang amil, di mana golongan Nabi yang amil ini ialah mereka tidak mampu membaca maupun menulis. Dalam artikel yang ditulis oleh Ahli Akbar, beliau menyatakan bahawa penghafal Al-Quran pada zaman tersebut tidak melebihi 7 orang, iaitu antaranya ialah Abdullah bin Mas'ud, Salim bin Ma'qil Maula Abu Huzaifah, Mu'az bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, Abu Zaid bin Sakan dan Abu Darda. Manakala dalam sebuah artikel yang ditulis oleh H. Dasmun, penghafaz Al-Quran ialah seramai 22 orang. Seterusnya, kita lihat pula kepada pengumpulan Al-Quran pada zaman Abu Bakar. Berdasarkan 4 buah artikel yang telah dianalisis, keseluruhan artikel menceritakan sejarah pengumpulan Al-Quran yang sama, di mana pada zaman ini telah berlaku satu perang Yamamah bertujuan untuk memerangi golongan murtad, mengaku Nabi palsu serta golongan yang enggan membayar zakat. Menyedari hal tersebut, Umar berasa bimbang lalu mengkhabarkan kepada Sayyidina Abu Bakar bahawa proses pengumpulan Al-Quran perlu dilakukan bagi memeliharanya. Justeru dalam artikel yang bertajuk Pendekatan Historis dan Filologi, diceritakan bahawa Sayyidina Umar telah meminta Sayyidina Abu Bakar bagi menggalas tugas untuk mengumpulkan Al-Quran.
Pada awalnya Sayyidina Abu Bakar menolak permintaan Sayyidina Umar kerana beranggapan bahawa tugas tersebut tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun setelah dipujuk oleh Sayyidina Umar, maka beliau bersetuju untuk menggalas tugas tersebut. Dalam pada itu, pengumpulan Al-Quran pada zaman ini diketuai oleh Zaid bin Sabit atas beberapa faktor penting. Pertamanya, beliau bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa semakan terakhir bersama malaikat Jibril. Yang kedua, beliau merupakan orang yang paling banyak menulis wahyu serta memiliki hafalan yang kuat dari sebutan huruf-hurufnya. Kumpulan Al-Quran pada zaman Osman bin Affan. Pada zaman ini diceritakan pengumpulan dan pembukuan Al-Quran merupakan pembentukan naskah rasmi yang menyelaraskan pelbagai bentuk bacaan. Usaha ini dilihat sebagai satu usaha untuk menyempurnakan usaha khalifah terdahulu yang mengumpulkan Al-Quran, iaitu Khalifah Abu Bakar. Namun terdapat perbezaan antara tujuan pengumpulan Al-Quran pada zaman Abu Bakar dan juga Osman. Pada zaman Abu Bakar, Al-Quran dikumpulkan dalam satu mushaf agar tidak hilang, iaitu tanpa diperintahkan agar muslimin bersatu atas mushaf tersebut. Manakala pada zaman Osman diperintahkan untuk muslimin bersatu atas satu mushaf sahaja. Pengumpulan Al-Quran pada zaman Osman bin Affan bermula apabila terjadinya perluasan wilayah Islam di luar Jazirah Arab, sehingga menyebabkan umat Islam bukan hanya terdiri daripada orang Arab, malah turut terdiri daripada bangsa-bangsa lain juga. Oleh itu, berlaku perbezaan bacaan. Pada ketika itu, Osman mengutuskan utusan kepada Hafsah untuk meminjam mushaf Abu Bakar yang ada padanya. Proses pembukuan Al-Quran ini hanya dilakukan oleh 4 orang yang dipilih oleh Khalifah Osman bagi gerakan proses pengumpulan Al-Quran, antaranya Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Sa'ad bin Al-Aish dan Abdul Rahman bin Al-Hais bin Hisham. Mereka diperintahkan untuk menyalin dan memperbanyakkan mushaf. Setelah itu, Osman mengembalikan lembaran-lembaran asli kepada Hafsah dan mengirimkan lembaran-lembaran baru kepada wilayah Arab yang telah meluas, dan memerintahkan semua Al-Quran dan mushaf yang lainnya dibakar kecuali Al-Quran. Ternyata usaha yang dilakukan oleh Sayyidina Osman ini mendapat sambutan yang sangat hebat dalam kalangan sahabat, sehingga mereka meyakini Al-Quran yang dikumpulkan ini sama dengan Al-Quran yang ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejarah penulisan Al-Quran bermula pada zaman Rasulullah SAW. Berdasarkan beberapa artikel yang dikaji dan dianalisis, dapat disimpulkan bahawa penulisan Al-Quran ini bermula sejak zaman Rasulullah SAW masih hidup lagi. Rasulullah SAW melantik beberapa orang sahabat untuk menjadi penulis wahyu. Antaranya ialah Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab, Ali bin Abi Talib, Osman bin Affan dan Zaid bin Sabit. Namun, terdapat artikel yang menyatakan jumlah sahabat yang menghafal Al-Quran pada ketika itu adalah tidak lebih daripada 7 orang. Dalam konteks penulisan, kebanyakan artikel bersetuju menyatakan bahawa sahabat-sahabat menulis wahyu pada lembaran-lembaran, pada pelepah-pelepah kurma, pada tulang belulang, pada kulit ataupun daun kayu. Dalam artikel karangan Abdul Qadir Umar ada menyatakan bahawa penulisan Al-Quran tidak dibukukan pada zaman Rasulullah SAW kerana baginda masih menunggu turunnya wahyu dan datangnya sebahagian ayat nasakh dan mansukh, iaitu ayat yang menasahkan ayat yang diturunkan terlebih dahulu. Dalam Miftahul Munir ada menyatakan bahawa penulisan Al-Quran ini didorong oleh beberapa faktor. Antaranya ialah faktor yang pertama, untuk membukukan hafalan Rasulullah SAW dan para sahabat. Yang kedua, untuk menjaga wahyu dengan cara yang terbaik dan sempurna. Hal ini kerana pada ketika itu ada sahabat yang sudah pun wafat. Terusnya ialah zaman Abu Bakar As-Siddiq dan Umar Al-Khattab. Setelah Rasulullah SAW wafat, tampuk pemerintahan dipegang oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dan pada ketika itu juga telah berlaku perang Yamamah, yang di mana perang Yamamah itu membawa kepada kehilangan ramai golongan hafal Al-Quran.
Jadi situasi yang membimbangkan ini membawa kepada tindakan Umar untuk berjumpa dengan Abu Bakar As-Siddiq dan mencadangkan agar Al-Quran itu dihimpunkan. Dan Al-Quran itu dihimpunkan dan dipegang oleh Abu Bakar As-Siddiq. Namun setelah wafatnya Abu Bakar As-Siddiq, Mushaf Al-Quran itu dipegang oleh Umar Al-Khattab. Dan setelah Umar Al-Khattab wafat, Mushaf Al-Quran itu dipegang oleh Hafsah bintu Umar, iaitu anak perempuan kepada Umar Al-Khattab. Zaman Uthman bin Affan. Okey, pada zaman ini berlaku perluasan wilayah dan penyebaran Islam ke pelbagai kota. Oleh itu, penduduk akan mempelajari Al-Quran mengikut qori yang diutuskan kepada mereka, yang dihantar kepada mereka. Dan para qori ini akan mengajarkan mereka Al-Quran yang bersesuaian dengan dialek masing-masing. Jadi hal ini membawa kepada perbezaan dan mencetuskan pelbagai pertikaian dan permusuhan. Setelah berita ini sampai kepada Uthman, beberapa artikel menyatakan bahawa Uthman segera melantik beberapa orang sahabat untuk menyalin semula lembaran suhuf yang telah disimpan oleh Hafsah bintu Umar, iaitu anak kepada Umar Al-Khattab. Dan setelah sempurna menjadi mushaf, ia dihantar kepada kawasan jajahan Islam sebagai panduan, dan mushaf lain dibakar untuk mengelakkan berlakunya permusuhan. Artikel yang menyatakan bahawa tulisan yang digunakan pada zaman Uthman ini dikenali sebagai tulisan Kufi, iaitu sejenis khat yang berasal daripada Kufah. Zaman pasca Uthman terdapat pertambahan tanda-tanda bacaan di dalam Al-Quran, dan terdapat perbezaan pada beberapa artikel. Antaranya ada yang mengatakan bahawa ia bermula dengan Abdullah bin Ziyad yang meletakkan tanda alif sebagai tanda mat dalam Al-Quran. Seterusnya, dikatakan Al-Hajjaj bin Yusuf mampu memperbaiki penulisan dalam Al-Quran pada 11 tempat yang membawa kepada bacaan yang lebih mudah dan jelas untuk difahami. Dia menyatakan bahawa ia bermula dengan Abu Aswad Duali yang meletakkan tanda titik ataupun tanda baris atas, baris bawah, baris depan di dalam Al-Quran. Seterusnya, pada bahagian kajian kami ini pula, kami dapat rumuskan bahawa kegiatan penulisan Al-Quran dan juga pendokumentasian Al-Quran yang dilakukan bermula dengan zaman Rasulullah SAW dan seterusnya disambung dengan zaman para sahabat, ternyata memberi inisiatif yang sangat baik kepada seluruh kehidupan masyarakat, khususnya dalam mengelakkan kehilangan ayat Al-Quran di muka bumi dan mengelakkan perselisihan faham bacaan antara masyarakat. Dan secara tuntasnya, kegiatan penulisan dan pendokumentasian Al-Quran ini ternyata merupakan sejarah besar Islam yang memberi sumbangan kepada kehidupan masyarakat, yang mana ia memaparkan perjuangan Rasulullah SAW dan perjuangan para sahabat bagi memastikan masyarakat dan seluruh manusia dapat membaca Al-Quran dengan tartil, dan juga memastikan agar ayat Al-Quran dapat dikumpulkan dalam satu mushaf. Secara tuntasnya, penulisan dan pengumpulan Al-Quran menjadi satu sumbangan dalam sejarah Islam yang turut menjadi satu fenomena yang memaparkan perjalanan Rasulullah dan para sahabat baginda dalam memelihara ayat Al-Quran daripada terus hilang. Oleh itu, semua umat manusia digesa untuk berusaha mengkaji ayat Al-Quran dan setiap makna yang tersirat serta melaksanakan hukum sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah dalam kitab sucinya. Dan hal ini selaras dengan kata-kata yang disebut oleh Syekh Muhammad Abdul Al-Utsaimin rahimahullah, yang berkata Al-Quran itu diturunkan dengan 3 tujuan, iaitu beribadah dengan membacanya, memahami makna